Okey, terima kasih Cikgu Wan Noriza. Okey, di sini kalau kita perhatikan minyak kelapa sawit ni memang dah menjadi komoditi ataupun hasil pengeluaran negara dah lama dah. Dan kalau kita tengok, kita perhatikan banyak ladang-ladang kelapa sawit yang telah dibangunkan, terutama dia bukan saja di Semenanjung tetapi di Sabah Sarawak juga memain peranan penanaman kelapa sawit ni. Okey, kelapa sawit ni ada banyak dia punya khasiat dan unik. Salah satu ataupun ada beberapa kebaikan ataupun dia punya kebaikan khasiat minyak kelapa sawit ni adalah dia punya kandungan kalau kita perhatikan kandungan yang terdapat di dalam minyak kelapa sawit ni memang elok untuk kesihatan kita lah. Ni termasuklah dia dapat mengawal paras kolesterol dalam darah dan lipid lain seperti ataupun mengalami kesan atau kita tengok salah satunya kesan minyak sawit merah ni mengenai kekurangan vitamin A. Okey, vitamin A, kesertaan dalaman dan kajian dan sensitiviti anti kanser ataupun anti radang oleh phytonutrien sawit seperti tocopherol dan carotena. Itu maksudnya di antara kajian-kajian yang berkaitan dengan kelapa sawit ni. Okey, maksudnya di situ kalau kamu tengok, kalau diperhatikan memang banyak lagi lah, dan dia juga memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Jadi kalau kita tengok sini, minyak sawit juga kaya dengan phytonutrien seperti carotenoid, tocopherol, tocotrienol dan macam-macam lagi lah yang susah betul nak sebut ya. Terseliur lidah walaupun lidah tak bertulang, tapi nak sebut pun terseliur juga ni. Okey, jadi dia berbanding dengan minyak yang lain lah. Itu sebabnya kadang-kadang minyak kelapa sawit ini menjadi pilihan utama menjadi pilihan utama dari segi kita sama ada di rumah ataupun di kedai-kedai makan dan sebagainya. Okey, itu maksudnya dia mudah didapati dan dia memang hasil daripada negara kita lah. Okey, saya rasa itu saja untuk kebaikan dan khasiat minyak sawit ni. Okey, dan seterusnya kita ada apa-apa sesi soal jawab nak bertanya ataupun berkenaan dengan minyak sawit ni. Okey, selain daripada itu kalau kita perhatikan komponen pekerja berdasarkan sawit juga boleh digunakan dalam penghasilan produk makanan bernilai tinggi seperti makanan segera bayi. Itu juga salah satu dia punya kebaikan ataupun kegunaan minyak kelapa sawit ni lah. Okey. Di samping itu juga digunakan secara meluas dalam pengeluaran produk tenusu seperti aiskrim. Yang kita makan aiskrim tu pun hasilnya pada kelapa sawit, krim dan keju serta pengeluaran lemak konveksi yang menjadi alternatif mentega koko yang lebih mahal dan sukar dari segi bekalan. Okey, ni ada soalan apa? Sekejap boleh ke digunakan untuk rambut, krim minyak rambut ni? Biasanya orang gunakan minyak kelapa ni, kalau minyak kelapa sawit ni bersemut ni kalau duduk malam ni kan, kalau kita lumurkan ke kepala ni. Tapi kebanyakan minyak kelapa sawit ni banyak digunakan untuk masakan lah, ataupun produk-produk makanan ni. Okey, ada nak tambah apa-apa? Saya pun pertama kali ni jadi moderator ni.
Cikgu Ahmad, saya rasa kita boleh serahkan slot seterusnya kepada Puan Razita. Okey, baiklah. Okey, dipersilakan Puan Razita untuk memulakan program ataupun memulakan slot pada pagi ini. Dipersilakan. Sebentar ya, Tuan Moderator, saya rasa Puan Razita ada masalah untuk login. Okey, saya dah okey dah sekarang. Okey. Alhamdulillah. Silakan Puan Razita untuk slot seterusnya. Okey. Assalamualaikum. Yang bersama Cik Nordin binti Kamarudin, dari Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Cik Firdaus dari Pejabat Pendidikan Wilayah Daerah Keramat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Puan Nurhayati Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, Puan Nurhayati Musafwa, Pengurusi Program STEM to You, guru-guru penolong kanan Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, guru-guru ahli jawatankuasa Program STEM to You, guru-guru pengiring dari sekolah-sekolah yang terlibat dan para pelajar sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya sebenarnya nak membuat pembentangan tentang minyak sawit, tapi saya rasa Cikgu Nasaruddin dah ada buat sedikit pembentangan tadi. Tak biasa cikgu kan, cikgu sains ni kadang terlajak lagi. Tak apalah, kita tambah-tambahlah apa yang cikgu dah bentangkan tadi. Okey, apa yang saya akan terangkan adalah sedikit sebanyak tentang industri sawit di Malaysia. Kita akan lihat kisah dan sejarah minyak sawit, gambaran keseluruhan industri minyak sawit Malaysia, sinario minyak sawit dalam lemak dunia dan kegunaan minyak sawit Malaysia. Saya harap pelajar-pelajar dapat memberikan tumpuan sebab nanti ada banyak soalan-soalan yang akan ditanya berkenaan dengan pembentangan hari ini berkenaan minyak sawit dan juga nanti lawatan ke ladang. Dan ada tak cikgu mention tadi hadiah apa yang dia orang akan dapat? Belum lagi Puan. Tak apa, Puan boleh announce Puan. Okey, nanti kita akan sediakan satu voucher KFC RM20 seorang untuk 10 pemenang. Wow, hebat. Dan kita juga akan bagi cenderahati untuk semua yang terlibat. Besok dihantar ke sekolah. Nanti saya nak minta cikgu bagi maklumat dengan siapa yang patut kita hantar. Siapa yang terlibat hari ini akan dapat souvenir atau cenderahati dari NTUC. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Okey. Alright, industri minyak sawit merupakan tonggak utama ekonomi negara dan antara penyumbang kepada ekonomi melalui pendapatan ekspor yang membuka peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Pada tahun lepas pendapatan dari ekspor produk sawit adalah 73.03 bilion ringgit. Tahu tak sumbangan minyak sawit ni yang keberapa terbesar di negara, kepada negara? Sebenarnya sumbangan yang keempat selepas produk elektrik dan elektrikal, selepas produk petroleum dan juga produk bahan kimia. Saya rasa semua orang pernah tengok kan pokok sawit dan ladang sawit? Tepi air banyak ni. Tepi air banyak. Okay. Ini pokok sawit. Yang ni kan kalau siapa yang tak pernah tengok tu, semua kita lalu di lebuh raya kat tepi highway tu kan, memang inilah pemandangan yang biasa di sepanjang lebuh raya kan. Okey. Ya, betul. Okey, industri sawit Malaysia sebenarnya bermula lebih 100 tahun yang lalu. Okey, mari kita lihat asal usul dan sejarah ya.
Pokok sawit atau nama asalnya Elais guineensis sebenarnya berasal dari Afrika Barat, bukan berasal dari pokok asli dari Malaysia, dan mula diperkenalkan di Asia Tenggara pada tahun 1848, dan pada tahun 1970-an pada tahun 1870-an pokok sawit dibawa ke Malaysia Melaya oleh British sebagai pokok hiasan dan mula ditanam secara komersial, iaitu secara besar-besaran di ladang pada tahun 1917. Sawit ditanam secara komersial ni oleh seorang Perancis, iaitu nama dia Harry Foncanier di Tenamaran Estate di Batam Berjuntai, sekarang dipanggil Bestari Jaya di Selangor. Okey. Masa awalnya kerajaan memulakan skim Felda, dan Felda Taib Andak di Johor tu merupakan skim Felda yang pertama yang ditanam dengan sawit. Kemudian Malaysia mula mengeksport sawit yang telah diproses dan menjadi pengeluar sawit yang terbesar di dunia pada tahun 80-an dan mengeksport produk oleokimia sawit yang digunakan untuk menghasilkan sabun dan bahan pencuci. Okey. Pokok sawit ni merupakan tanaman saka atau perennial crop, iaitu mempunyai jangka hayat produktif selama 25 hingga 30 tahun. Pokok sawit menghasilkan buah sehingga 30 tahun dan ditanam dia menghasilkan 12 hingga 15 tandan setahun, satu pokok yang seberatnya 25 hingga 30 kilogram satu tandan. Okay. Sawit merupakan tanaman yang amat istimewa kerana menghasilkan buah yang mengeluarkan dua jenis minyak, iaitu minyak dari bahagian isi atau sabut dengan minyak dipanggil minyak sawit, dan dari isi rong dipanggil minyak isi rong sawit. Okey, mari kita lihat bagaimana minyak sawit diproses. Okey, selepas buah sawit dituai, ianya dihantar ke kilang untuk mendapatkan minyak sawit mentah. Kemudian minyak sawit mentah sebenarnya mengandungi bahagian pepejal dan cecair. Bahagian pepejal dan cecair ini diasingkan di kilang penapis, dan bahagian cecair akan melalui proses penapisan, pelunturan dan nyah bau atau dipanggil refine, bleach dan deodorize untuk menghasilkan minyak masak yang kita gunakan setiap hari itu. Okey, mari kita lihat pula apa yang berlaku di dalam industri minyak sawit. Okey, tanaman sawit menghasilkan 5 hingga 9 kali lebih minyak setiap hektar berbanding dengan minyak kacang soya, minyak biji sesawi dan minyak bunga matahari. Jadi tanaman sawit memerlukan keluasan tanah yang sangat kecil berbanding dengan tanaman-tanaman yang mengeluarkan minyak yang lain. Okay. Industri minyak sawit Malaysia pula membantu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada berjuta-juta penduduk di Malaysia dan juga menjadi antara penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Minyak sawit atau tanaman sawit adalah mampan. Peratusan keluasan kawasan penanaman sawit berbanding dengan minyak sayuran yang lain adalah amat kecil, tetapi mengeluarkan minyak sayuran yang terbanyak. Kalau kita lihat sekarang, jumlah keseluruhan penanaman sawit di Malaysia adalah 5.9 juta hektar. Ini merupakan 18% dari jumlah keluasan tanah di Malaysia, dan negeri Sarawak merupakan negeri yang mempunyai keluasan ladang sawit yang terbesar di Malaysia. Dan kalau nak ikut dari negara, tiap-tiap negara ada keluasan tanaman tanah pertanian yang digazetkan untuk kawasan penanaman atau pertanian. Malaysia telah mengazetkan 20% dari keluasan negara kita untuk kawasan pertanian. Jadi sawit mengambil lebih kurang 18%, jadi ia adalah dalam kawasan pertanian untuk penanaman sawit. Jadi kalau orang kata kita tebang hutan apa tu, semua tu tak betul, sebab kita ada kawasan pertanian yang untuk digunakan untuk penanaman. Okey, keluasan penanaman sawit
dah dicakap tadi 5.9 juta hektar dan mengeluarkan hampir 20 juta tan minyak sawit mentah yang memberikan pendapatan lebih 73 bilion ringgit kepada negara kita. Okay. Industri sawit Malaysia juga membantu mengurangkan migrasi dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar, membantu mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar, mewujudkan bandar-bandar baru bila kawasan penerokaan baru dibina dan mewujudkan keperluan asas di kawasan luar bandar macam sekolah, masjid dan sebagainya. Apa pula sumbangan industri sawit kepada dunia? Malaysia merupakan pengeksport minyak sawit yang kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Dulu kita pernah menjadi pengeksport yang pertama, tetapi kita punya kawasan tanah adalah terhad. Indonesia keluasan dia lebih besar, jadi negara Indonesia lebih boleh meneroka lebih tanah, lebih banyak tanah di negara mereka. Dan negara-negara pengimport minyak sawit Malaysia yang terbesar adalah India, diikuti oleh China, Kesatuan Eropah dan Pakistan. Yang nampak di dalam peta ni adalah 7 negara pengimport terbesar yang mengimport sejumlah 10.37 juta tan minyak sawit dari Malaysia atau 59% dari keseluruhan jumlah ekspor minyak sawit Malaysia. Okey, mari kita tengok pula apakah khasiat dan kegunaan minyak sawit. Okay. Di dalam dunia ni hanya terdapat 2 jenis minyak sahaja yang dihasilkan dari buah, iaitu minyak sawit dan minyak zaitun. Saintis juga telah menjalankan beberapa kajian di mana hasilnya menunjukkan khasiat minyak sawit adalah setanding dengan minyak zaitun dan ianya dapat membantu mengurangkan kadar kolesterol di dalam darah. Minyak dan lemak adalah penting untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Kita disarankan mengambil tak lebih daripada 30% daripada lemak dalam pemakanan kita kerana ianya memberikan tenaga pada tubuh badan. 1 gram minyak atau lemak membekalkan 9 kilokalori tenaga berbanding dengan 1 gram protein atau karbohidrat yang hanya memberikan 4 kilokalori tenaga kepada tubuh badan. Tapi harus diingat, sekiranya kita memakan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan tapi tidak menggunakan tenaga, maka tenaga yang berlebihan akan ditukarkan pula kepada glukos dan lemak di dalam badan kita. Okay. Kita biasanya membeli saja minyak dari kedai kan cikgu, betul kan? Kita beli je minyak dari kedai. Ya, betul. Tapi dulu masak sini minyak kelapa Tengok jenama popular beli. Tapi kita tahu tak minyak tu minyak apa? Tak berapa tengok kan label dia. Ya, main ambil je. Itu kan sebenarnya penggunaan minyak masak juga bergantung kepada jenis masakan yang kita masak. Untuk makanan yang bergoreng, minyak yang sesuai digunakan adalah minyak sawit. Kenapa? Kerana minyak sawit ni tahan pada suhu tinggi. Sebab kalau kita menggoreng tu kan minyak tu jadi panas, di minyak sawit tahan pada suhu tinggi sehingga 235 darjah Celsius dan suhu yang biasa kita guna yang untuk masak tu setakat 180 darjah. Jadi ini adalah ketahanan kepada suhu tinggi dari minyak sawit ni adalah baiklah untuk memasak, terutama sekali makanan bergoreng. Okey. Kenapa penting untuk minyak masak tahan pada suhu tinggi? Kerana setiap minyak ada takat di mana dia mula berasap bila suhu menjadi terlalu tinggi dan juga akan terbakar. Okey, apabila ni berlaku, minyak tersebut akan menghasilkan sisa yang berbahaya. Ini kerana rantaian karbon, ini dia dah masuk cerita sains saya cikgu. Rantaian karbon dalam minyak tersebut akan terurai dan menjadi toksik lah, dah rosak. Jadi minyak tu kalau kita pakai pun tak ada khasiat lagi dah. Okey, minyak sawit pula stabil tadi dah diulangkan pada suhu 235 darjah Celsius dan sesuai digunakan untuk menggoreng atau untuk deep frying.
kalau menggoreng dengan minyak yang banyak, kalau deep frying kan pemilihan minyak amatlah penting. Kalau kita gunakan minyak yang tak tahan suhu tinggi, dia berasap dan menghasilkan sisa berbahaya. Kalau minyak-minyak yang lain, kalau cikgu guna minyak yang selain daripada minyak sawit lah, saya rasa semua kalau nak ikut sekarang ni ramai yang menggunakan minyak sawit sebab jenama-jenama yang popular semua minyak sawit, cuma kita je tak pasti atau kita tak tahu sebab kita tak baca label selalu kalau kita membeli. Betul tak cikgu? Okay, betul. Terus ada promosi je lah. Tengok promosi je. Libat. Tengok harga murah. Betul. Okey. Tadi dah dicakap minyak sawit stabil, amat sesuai digunakan untuk menggoreng kerana stabil pada suhu tinggi. Dia juga tak mempunyai rasa dan bau. Minyak sawit ni sebenarnya tak ada mempunyai rasa dan bau. Dia mengekalkan rasa makanan yang kita masak. Kalau contoh kalau kita memasak menggunakan minyak kacang. Ni makanan kita kan ada rasa macam kacang-kacang sikit kan? Jadi kalau minyak sawit tu dia tak ada rasa dan tak ada bau. Jadi kita rasa makanan yang kita masak yang asli tu. Dan apabila menggunakan minyak sawit untuk menggoreng, makanan akan menjadi garing dan rangup dan tidak akan, minyak tu tak diserap dalam makanan. Kalau contohnya kalau kita goreng curry puff atau french fries dengan minyak sawit, dia akan jadi rangup. Dan kesan penggunaan minyak yang berlainan akan dapat dilihat pada periuk belanga dan alatan memasak dan pada dapur. Kalau guna minyak sawit senang dicuci. Kalau minyak lain, contohnya minyak jagung kalau pakai di dapur akan jadi melekit. Dapur akan jadi melekit. Okey, kita tengok kebaikan minyak sawit. Dia tidak mudah teroksida sebab dia mengandungi kandungan vitamin E yang tinggi, mengekalkan rasa makanan, tidak mengandungi GMO, dia asli, stabil pada suhu tinggi, kurang diserap di dalam makanan, kandungan vitamin E tocotrienol yang tinggi, tidak menghasilkan kompaun yang mudah berubah, kandungan asid lemak yang seimbang, tidak mudah rosak, yang penting ianya halal, bebas lemak trans, khasiat yang seimbang dapat meningkatkan jangka hayat makanan. Ini kalau makanan yang diproses, dikilang, dia menggunakan minyak sawit, dia tidak sebab dia kandungan antioksida dia tinggi, dia dapat meningkatkan jangka hayat makanan tersebut. Okey. Mengapakah minyak sawit merupakan minyak yang sihat? Ianya bebas lemak trans. Minyak sawit adalah sejenis separa pepejal pada suhu bilik dan tidak perlu dihidrogenasi, dan sebab proses hidrogenasi ini menghasilkan lemak trans yang berbahaya. Minyak sawit juga bebas kolesterol sebab kolesterol dihasilkan di dalam badan, dan minyak sawit adalah sumber dari tumbuhan. Tidak mengandungi GMO, ianya bebas dari GMO. Membantu menyerap vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E and K. Harus diingat vitamin A, D, E and K ni memerlukan minyak untuk diserap daripada makanan kita. Sebab macam vitamin lain seperti vitamin C, dia vitamin larut air, dia boleh diserap dengan air. Dan mengandungi vitamin E tocotrienol. Minyak sawit, kandungan vitamin E tocotrienol dalam minyak sawit adalah tinggi, dan vitamin E tocotrienol ni adalah sejenis antioksida yang baik. Dan minyak sawit juga mempunyai khasiat yang seimbang. Okey, tadi dikatakan minyak sawit Malaysia tidak perlu melalui proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi ialah proses di mana hidrogen ditambah ke dalam minyak untuk menjadikannya lebih stabil. Ini selalu digunakan pada minyak-minyak yang minyak cecair yang bukan separa pepejal. Dan proses hidrogenasi ini akan menghasilkan asid lemak trans yang membahaya kepada kesihatan. Okey, minyak sawit tidak mengandungi lemak trans dan bebas GMO. Lemak trans ni amat bahaya kepada kesihatan. Dia boleh menjadi punca penyakit kanser, diabetes, masalah kegemukan dan juga penyakit jantung. Okey, minyak sawit mengandungi kandungan vitamin E tocotrienol yang tinggi. Vitamin E tocotrienol dari minyak sawit terbukti mempunyai unsur yang dapat membantu melindungi saraf dan dari penyakit jantung. Okey, minyak sawit merah
ialah minyak sawit yang ditapis menggunakan proses berbeza dengan mengekalkan carotenoid vitamin A, iaitu pigmen yang memberi warna merah kepada minyak tersebut. Sebenarnya minyak asli minyak sawit mentah ni warna dia oranye. Jadi bila ditapis, warna oranye tu ialah sebenarnya karotenoid, mengandungi karotenoid yang tinggi yang macam terdapat di dalam carrot dan tomato tu. Dan bila ditapis menggunakan proses penapisan yang menggunakan suhu yang tinggi, karotenoid tak tahan suhu tinggi dan akan hilang atau meresap sahaja di dalam udara. Tapi bila menggunakan proses penapisan yang berbeza, menggunakan tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah, karotenoid itu tersimpan. Jadi minyak sawit ni, minyak sawit merah ni mengandungi vitamin E dan sumber vitamin A, karotenoid yang tinggi, sebab karotenoid adalah antioksidan yang amat kuat dan diproses menjadi vitamin A di dalam badan, sebab vitamin A ni hanya diproses di dalam badan. Minyak sawit merah kaya dengan alfa dan beta karotin dan menguatkan sistem imunisasi badan, meningkatkan kesihatan jantung dan dapat membantu mengurangkan risiko penyakit kanser. Kandungan karotin dalam minyak sawit merah adalah 15 kali ganda lebih dari carrot dan 50 kali ganda lebih dari tomato. Antioksida yang terdapat dalam minyak sawit merah juga dapat membantu melambatkan proses penuaan. Cikgu-cikgu kalau nak awet muda juga pakai minyak ni selalu Baru saya tahu puan. Pernah tengok tapi tak pernah beli. Minyak sawit merah. Minyak sawit merah. Boleh cuba. Boleh. Sila. Harga dia agak mahal juga apa ni? Dia lebih kurang 3 kali ganda daripada harga minyak biasa. Kalau macam sekilo minyak sawit yang biasa tu kalau RM4, katalah RM4.50, dia akan 3 kali ganda daripada situlah. Vitamin A juga adalah sumber nutrien yang penting untuk kanak-kanak, untuk kesihatan mata, untuk pembesaran dan juga untuk fungsi imunisasi. Untuk aplikasi dalam produk makanan pula, minyak sawit Malaysia digunakan secara meluas di dalam pembuatan pelbagai produk seperti untuk menggoreng, pembuatan kek, coklat dan aiskrim. Penggunaan minyak sawit di dalam aplikasi makanan juga amat meluas. Minyak sawit digunakan dalam sebagai minyak masak yang seperti yang kita tahu, margarin, pengganti lemak koko. Kadang-kadang kita makan coklat tu sebenarnya bukan koko 100% yang koko asli, dan kadang-kadang menggunakan lemak koko atau koko butter substitute. Itu sebagai lemak masakan atau shortening. Banaspati atau minyak sapi sayuran berasaskan minyak sayuran digunakan untuk membuat aiskrim, pengganti lemak susu atau non-dairy creamer yang kita pakai coffee mate tu, itu adalah contohnya, dan juga sumber vitamin E. Sesuai digunakan untuk menggoreng dan untuk baking kerana bebas lemak trans dan juga stabil pada suhu yang tinggi. Kita sebenarnya tidak sedar bahawa kita semua menggunakan minyak sawit dalam kehidupan kita seharian. Contohnya selepas bangun tidur kita pakai sabun kan untuk mandi dan penjagaan kulit dari minyak sawit. Kemudian cikgu-cikgu yang nak bersiap ke sekolah tu guna kosmetik, pakai lipstick, makeup, semua tu dari minyak sawit. Seterusnya berserapan dengan makanan seperti nasi lemak, cereal atau roti yang juga mengandungi minyak sawit. Waktu tengah hari kita makan makanan yang masak mengandungi minyak sawit, dan kita makan snack, coklat, aiskrim sebagainya, semua mengandungi minyak sawit. Dan kita weekend kan kita mencuci gunakan deterjen juga mengandungi minyak sawit. Jadi kita beri kitaran seharian tu semuanya ada sawit di dalam kehidupan seharian kita. Tapi ramai yang tak sedar Akhir kata, kita semua haruslah menyokong industri sawit Malaysia kerana ia merupakan salah satu penjana pendapatan terpenting negara dan juga sumber rezeki kepada ramai rakyat Malaysia. Sekiranya cikgu-cikgu atau murid-murid yang ingin maklumat lebih lanjut tentang minyak sawit, bolehlah
layari laman web MPOC iaitu mpoc.org.my atau sawit.com.my atau boleh berhubung terus dengan saya melalui email atau telefon. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Razita Abdul Razak di atas pembentangan atau di atas penerangan berkenaan dengan kelebihan dan khasiat yang terdapat di dalam minyak kelapa sawit. Okey, di sini ada beberapa soalan yang dikemukakan dalam oleh para peserta dan juga mungkin ibu bapa kot. So di antara di situ kalau kita tengok di situ kesesuaian minyak kelapa sawit atau minyak jagung atau bunga matahari ni berbanding minyak kelapa sawit ni untuk tujuan menggoreng apa perbandingan itu? Sebab kalau kita gunakan minyak sawit sebab dia tahan sumbu yang tinggi. Minyak jagung, minyak bunga matahari atau minyak canola tidak boleh tahan pada suhu yang tinggi untuk menggoreng. Kalau kita buat deep frying lah, kalau shallow fry atau menumis sahaja okey, tak ada masalah. Cuba kalau kita menggunakan untuk deep frying, dia akan minyak-minyak ni tidak akan tahan pada suhu tinggi, dia akan berasap. Tadi kan bila saya mention ada kalau minyak tu dah berasap, dia akan menjadi toksik dan dia punya rantaian kimia akan terputus dan dah tidak baik lagi lah untuk digunakan. Tapi minyak sawit dia tahan pada suhu yang lebih tinggi dan amat sesuai digunakan untuk deep frying. Kalau gunakan minyak jagung juga, sekiranya kita guna di dapur, kita akan dapat percikan minyak tu dia akan melekit. Okey, wap tu tak naik ke atas lah. Dia punya dia melekit-lekit. Okey. Jadi satu lagi dia punya macam ada kempen yang kita tengok di luar negara. Dia ada kempen untuk kata minyak sawit ni tak bagus lah, minyak sawit ni banyak kolesterol dia. Yang tu memang kita sedang berhadapan dengan kempen-kempen yang seperti itu. Kita juga kena fahamkan lah, sebab tu kita ada program-program yang macam ni, kita educate. Sebelum ni kita ada program-program dengan guru-guru untuk berkongsi maklumat yang lebih lanjut yang tepat berkenaan dengan minyak sawit, supaya bila ada tumahan-tumahan terhadap minyak sawit yang negatif anti palm oil campaign ni, kita dapat menanganinya dengan maklumat yang betul dan tepat. Sebab tu kita ada banyak sumber-sumber seperti website sawit.com. Media massa lah. Ya, untuk lebih dapat berkongsi lebih maklumat yang tepat. Satu lagi tentang kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana macam pasar malam ke mana-mana kan, kadang dia orang ni goreng keropok lekor ke goreng pisang goreng sampai minyak tu dah hitam lah kadang kan. Dah tak nampak dah kuali dah. Dah sampai hitam dengan betul kuali tu. Itu biasa. Macam dia punya kandungan minyak. Okey, sebenarnya kalau kita nak ikut, minyak sawit ni boleh digunakan untuk beberapa kali, 3-4 kali tu masih boleh digunakan. Tapi kalau kita tengok dekat tempat pasar malam tu, dia orang tak tukar, dia orang tak ganti minyak tu, dia tambah je. Itu dah sampai dah tak nampak dah. Tak nampak dah. Tu pun dah sama. Sebenarnya yang tu libat kos tu kurang baiklah untuk kesihatan. Tapi kita pun tak makan selalu kan kalau macam tu. Tak harap-harapnya tak lah kan. Kita pun selektif dengan benda-benda makanan yang macam tu, tapi kita tak dapat nak you cannot be avoided, tapi memang berlaku. Ya. Dah keadaan ekonomi pun sekarang kan. Salah satu lah penyumbangnya. Okey, macam mana Cikgu Wan Nuriza? Kita nak teruskan ke lawatan maya ladang kelapa sawit macam mana? Boleh teruskan sekarang dah pun 10.50 dah ni. Okey, baik. Ada apa-apa lagi persoalan untuk pembentangan sebentar tadi? Ada tak? Tentang kebaikan minyak kelapa sawit, kegunaan minyak kelapa sawit. Ada lagi daripada peserta ataupun guru pengiring sebelum kita beralih kepada lawatan maya ke ladang kelapa sawit? Ada?
Saya nampak ada di sini soalan tentang sejauh mana kebenaran tentang industri sawit yang menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna. Tapi saya rasa kita boleh address this semasa lawatan ke Lawatan Maya. Sebab kita akan tunjukkan ladang sawit, lepas tu ada berkaitan dengan spesies flora dan fauna juga di ladang sawit. Puan, kalau kita tengok Cik Ahmad. Kalau kita tengok minyak kelapa sawit ni ada pelbagai jenis, pelbagai jenama kan Puan? Macam mana kita nak tahu mana yang terbaik? Okey, sebenarnya proses dia sama. Semua proses dia sama, jadi kualiti dia adalah dikontrol. Semua sebenarnya saya nak cakap pun semua kita beli ikut sama sebenarnya kualiti dia. Cuma branding dia, setengah orang tengok suka jenama yang mana. Kemudian minyak sawit ni juga ada juga yang macam tengok brand ada minyak yang macam minyak dicampur atau sebatian dengan minyak kacang dan minyak sesame, minyak bijan untuk menghasilkan bau yang lebih menarik. Dan ini adalah target market, ada target market dia masing-masing. Tapi kita tengok ada juga minyak kelapa sawit, ada yang jernih, ada yang tak berapa jernih kan. Warna dia. Kalau yang lebih jernih tu kan kita kan kalau kita tengok ada penapisan ataupun penapisan 2 kali tu, pemeringkatan 2 kali tu. Pemeringkatan 2 kali. Yang tu digunakan dipanggil double fractionated. Jadi yang tu kita boleh nampak lebih jernih lah. Tapi kualiti di penggunaan dia sama je. Minyak khasiat dia akan sama. Vitamin E masih ada dan tahan pada suhu tinggi tu masih. Ya. Maksud dia punya kandungan masih lagi sama lah walaupun dia cerah dengan keruh lah. Okey, terima kasih. Jadi kita boleh teruskan ke lawatan maya dan kelapa sawit. Okey, baik. Untuk lawatan maya ni akan diteruskan oleh Encik Anthony ataupun Cik Ikhtiaruddin ya? Ya, saya akan Cik Anthony. Ya, saya akan teruskan. Okey, baik. Saya serahkan kepada Encik Anthony untuk slot lawatan secara maya ke ladang kelapa sawit. Silakan Encik Anthony.